Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung dengan topik kepentingan amalan pengambilan nutrisi yang baik. Okay, sebelum ni awak dah tengok macam mana nutrisi yang baik. Okay, kita akan belajar hari ni. Awak mesti dapat mengamalkan tabiat makanan yang sihat, merancang cara menguruskan sumber makanan untuk mengelakkan pembaziran dan memerihalkan faedah mengamalkan tabiat makanan yang sihat. Okey, kalau tengok gambar ini ialah contoh makanan berkhasiat iaitu buah-buahan yang mengandungi banyak vitamin untuk pertumbuhan badan yang sihat. Kuantiti banyak mana semua kita dah bincang sebelum ini. Okey, kita teruskan. Seterusnya. Okey, tabiat pemakanan yang sihat. Macam mana awak nak lakukan tabiat makanan yang sihat? Okey, contoh gambar ni, ini adalah satu contoh tabiat yang tak baik lah. Sebab dia makan gelojoh. Okey, dan banyak sangat makan dia. Okey, tapi makanan sihat yang kita kena tahu ada 3 ni. Okey, yang pertama, makan mengikut masa yang ditetapkan. Makan makanan seimbang mengikut piramid makanan seperti sebelum ni awak dah tahu. Dan makan dalam kuantiti yang bersesuaian mengikut keperluan kalori badan masing-masing. Okey, ketiga-tiga tabiat makanan ni perlu diamalkan lah. Dan ceklah diri awak, adakah awak mengamalkan tabiat makan yang betul ini. Okey. Seterusnya kita akan tengok cara menguruskan sumber makanan untuk mengelakkan pembaziran. Okey, macam mana makanan banyak-banyak awak nak uruskan ataupun pastikan sumber makanan tu tidak terbazir. Okey, sebab makanan kadang tak tahan lama, okey, cepat rosak, okey, dan sebagainya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita ada 5 cara menguruskan sumber makanan untuk mengelakkan pembaziran. Okey, yang pertama, awak boleh mempertingkatkan kualiti dan mutu hasil perladangan dan pertanian. Okey, ini untuk memastikan dapat keluarkan makanan yang berkualiti dan banyak lah. Mempertingkat tu bertambah banyak. Okey, yang kedua, membuat kajian lanjut tentang cara penyimpanan makanan untuk memanjangkan jangka hayat makanan. Okey, kajian lanjut ni macam contoh kalau makanan awak boleh keringkan, jadi ikan kering. Okey, boleh lama lagi dan tak rosak. Ataupun boleh simpan dalam tempat yang sejuk beku. Okey, macam ikan, sumber laut yang mudah rosak tu, itu maksudnya penyimpanan untuk memanjangkan jangka hayat makanan. Okey. Seterusnya, membuat penyelidikan untuk meningkatkan rasa, rupa, bentuk atau nilai nutrisi produk-produk makanan. Okey, macam mana nak dapatkan rasa yang baik, sedap, orang suka, rupa bentuk yang masih cantik. Okey, dan ada nilai nutrisi pada produk makanan. Okey, kemudian membuat penyelidikan untuk meningkatkan hasil pertanian. Okey, ini untuk dapatkan hasil makanan yang lebih banyak. Okey, dan last sekali mempelbagaikan kaedah penyediaan makanan. Okey, macam mana makanan disediakan supaya dia tak cepat rosak. Okey, ini contoh aktiviti perladangan yang dapat meningkatkan bekalan makanan. Okey, nanam padi dan kelapa sawit lah biasa yang awak selalu jumpa. Okey, mari kita lihat contoh aktiviti ni. Perbincangan, tujuan membincangkan cara mengelakkan pembaziran makanan. Okey, dalam keadaan situasi terdapat sebuah restoran yang mempamerkan kenyataan berikut di premis jualannya. Okey, setiap lebihan makanan dikenakan bayaran sebanyak 10 per 100 gram. Okey, bincangkan tujuan pemilik restoran mempamerkan kenyataan di atas. Sebagai pengguna, apakah pendapat anda tentang kenyataan tersebut? Okey, kalau awak boleh bincangkan, kalau pada pendapat saya, apa tujuan pemilik restoran mempamerkan kenyataan tu? Okey, yang pertama tentulah untuk mengelakkan pembaziran. Biasanya kedai makanan yang macam jenis buffet tu yang boleh ambil banyak-banyak. Okey. Jadi, dia kenalah letakkan had supaya pelanggan tak ambil sesuka hati dan membazir. Okey, itu contohlah. Okey. Awak boleh fikirkan sebab-sebab yang lain lah. Yang logik dan sesuai. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan faedah mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat.
apa faedahnya, apa yang awak akan dapat bila awak mengamalkan tabiat makanan yang sihat. Okey, ni seorang pelajar ni, gambar ni. Okey, tengok apa yang berlaku. Okey, otak akan menjadi lebih cerdas. Okey, sebab awak dapat nutrien yang betul. Okey, kuantiti yang makanan yang betul. Okey. Kemudian kurang risiko mendapat masalah kesihatan seperti malnutrisi dan kegendutan yang membawa kepada pelbagai masalah kesihatan lain. Okey, kalau awak makan terlalu banyak atau menyebabkan awak gendut atau obesiti, okey, akan ada penyakit lain. Dan kalau makan tak cukup pula, jadi malnutrisi. Okey, boleh dapat juga penyakit yang lain. Okey, dan kemudian badan akan memperoleh tenaga yang cukup sepanjang hari. Okey. Jadi awak bertenaga dan boleh lakukan aktiviti harian dengan baik.